Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematik tambahan SPM kebarangkalian bahagian yang ketiga. Dalam perbincangan bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua, kita telah membincangkan berkenaan dengan konsep kebarangkalian bagi peristiwa yang saling eksklusif, kebarangkalian peristiwa bergabung dan kebarangkalian peristiwa yang bersandar. Dalam kedua-dua video berkenaan, cikgu tidak sempat memberikan contoh soalan yang tipikal bagi membantu para pelajar memahami konsep kebarangkalian berkenaan. Jadi dalam video bahagian yang ketiga ini, cikgu sediakan satu soalan untuk dibincangkan bagi memantapkan pemahaman para pelajar berkenaan dengan konsep kebarangkalian ini. Diharapkan perbincangan ini akan dapat membantu para pelajar memahami kebarangkalian dengan lebih baik. Sekarang para pelajar perhatikan soalan yang cikgu sediakan di hadapan ini. Sebuah beg mengandungi 9 bola terdiri daripada 4 biji bola hijau, 3 biji bola biru dan 2 biji bola kuning. Soalannya, bahagian yang pertama, sebiji bola dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa bola itu bukan berwarna kuning. Dan bahagian yang kedua, bola yang dipilih tidak dikembalikan dalam beg. Kemudian sebiji bola dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa antara 2 biji bola yang dipilih itu hanya satu berwarna kuning. Jadi apabila kita menjawab suatu soalan, pastikan kita memahami soalan itu dengan baik dan berikan tumpuan kepada maklumat yang diberikan dalam soalan berkenaan. Kita perlu tumpukan perhatian kepada keyword ataupun kata kunci dan juga nilai-nilai yang diberikan. So, dalam soalan ini, perkara yang penting yang kita perlu perhatikan bahawa dia hanyalah sebuah beg yang mengandungi 9 bola dan terdapat 4 bola berwarna hijau, 3 bola berwarna biru dan 2 biji bola berwarna kuning. Cikgu mudahkan maklumat ini. So, cikgu ringkaskan dia sebagai kita ada 4 biji bola hijau, 3 biji bola biru dan 2 biji bola kuning. So, ini simbol yang cikgu gunakan untuk mewakili warna-warna bola ini. Okey, sekarang kita tengok soalan bahagian yang pertama. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada beg ini dan kita dikendaki mencari kebarangkalian bola itu bukan berwarna kuning. Biasanya kebarangkalian kuning kita tulis seperti ini, sementara kebarangkalian bagi bukan kuning kita letakkan bar di sebelah atas. Jadi, perkara yang perlu kita perhatikan di sini adalah peristiwa mendapat bola kuning dan peristiwa mendapat bola yang bukan berwarna kuning. Kalau kita perhatikan, kedua-dua peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang saling eksklusif. Ini bermakna tidak mungkin bila kita mendapat bola yang kuning, dalam masa yang sama kita mendapat bola yang bukan kuning. Jadi, kalau kita lihat di situ, kuning dan bukan kuning adalah pelengkap. Ini bermaksud kebarangkalian kuning, bila kita tambahkan dengan kebarangkalian bukan kuning, jumlah kebarangkaliannya adalah 1. Sekarang kita lihat apakah dia maklumat yang tersirat yang cuba disampaikan dalam soalan ini. Dengan nilai-nilai bilangan bola ini sebenarnya dia hendak memberitahu kita nilai kebarangkalian. Apabila kita mendapat bola yang berwarna hijau, dia adalah 4 biji bola daripada keseluruhan bola iaitu 9. Kebarangkalian untuk bola yang berwarna biru adalah 3/9 dan kebarangkalian bola berwarna kuning adalah 2/9. So, ini adalah nilai kebarangkalian. So, apabila kita dah jelas berkenaan dengan hal ini, barulah kita boleh menjawab soalan yang diberikan. Yang kita nak dapatkan di sini adalah kebarangkalian bola yang kita perolehi ataupun yang kita ambil adalah berwarna bukan kuning.
terdapat dua cara bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Kalau kita perhatikan, kita boleh mengira apakah dia kebarangkalian untuk mendapatkan bola berwarna kuning terlebih dahulu, dan kemudian kita boleh menolak nilai 1, tolakkan dengan kebarangkalian bola kuning untuk mendapatkan kebarangkalian mendapat bola yang bukan kuning. Jadi kita cuba dapatkan kebarangkalian kuning adalah 2/9. Jadi kebarangkalian bola bukan kuning adalah 1, tolakkan dengan 2/9. Kita akan dapat 1 adalah 9/9. So kita akan dapat 7/9. Cara yang kedua yang kita boleh gunakan adalah sekiranya kita nak mendapatkan bola yang bukan kuning, dia sudah tentu bola yang warna biru ataupun hijau. Jadi kebarangkalian berwarna biru tambahkan dengan kebarangkalian hijau. Jadi kebarangkalian bola berwarna biru adalah 3/9 dan yang berwarna hijau adalah 4/9. Hasil yang kita perolehi adalah 7/9. Perhatikan kedua-dua jawapan adalah sama, cuma yang membezakannya adalah kaedah untuk mendapatkan jawapan yang dikehendaki. Sekarang kita cuba jawab soalan bahagian yang kedua. Dalam soalan bahagian yang kedua, bola yang dipilih dalam cubaan ataupun aktiviti kita kali yang pertama tadi, kita masukkan semula ke dalam beg, kemudian kita mengambil bola yang kedua dan kita dikehendaki mencari kebarangkalian bahawa antara dua biji bola yang dipilih itu hanya satu berwarna kuning. Dan perhatikan di sini ada keyword bola yang dipilih tidak dikembalikan. Jadi bila menjawab soalan ini, kita perlu melihat peristiwa yang berlaku, pengambilan kali yang pertama dan pengambilan kali yang kedua. So ini melibatkan peristiwa gabungan. Dan perhatikan juga ini melibatkan peristiwa yang bersandar. Nilai kebarangkalian bagi peristiwa yang kedua bergantung kepada peristiwa yang pertama, kerana bola yang diambil itu tidak dikembalikan semula. So secara ringkas, kita boleh gambarkan apa yang berlaku dalam cabutan ataupun pengambilan kali yang pertama. Kita akan mendapat bola yang berwarna hijau, biru dan juga kuning. Bola yang berwarna hijau terdapat 4 di situ, yang berwarna biru adalah 3 dan yang berwarna kuning adalah 2. Jika kita tukar dalam bentuk kebarangkalian, hijau adalah 4/9, biru 3/9, kuning adalah 2/9. Sementara dalam pengambilan kali yang kedua, kita harus ingat bahawa bola ini tidak dikembalikan. Hasil yang kita perolehi dalam pengambilan kali yang kedua masih sama. Kita ada hijau, biru dan juga kuning. Kalau kali yang pertama hijau, yang kedua mungkin hijau, biru dan kuning sama juga. Sekiranya kali yang pertama itu biru, kali yang kedua mungkin hijau, biru, kuning, dan begitu juga jika kali yang pertama kuning, mungkin hijau, biru dan kuning. Tapi perhatikan pada kali yang kedua, nilai kebarangkalian akan berubah kerana bola yang diambil kali yang pertama, katakan kali yang pertama berwarna hijau yang kita pilih, maka kali yang kedua hijau telah berkurang 1 bilangan hijau, dah jadi 3. Bilangan biru tidak berubah 3, bilangan kuning juga tidak berubah 2. Dan jumlah bola yang terdapat dalam beg itu berkurang 1 disebabkan hijau kita tidak masukkan semula. Jadi kalau kita tukar dalam bentuk kebarangkalian, bagi pemilihan kali yang kedua, untuk hijau adalah 3/8, biru pun 3/8, kuning adalah 2/8. Jumlah bola adalah 8. Sekiranya pengambilan kali yang pertama biru, untuk kali yang kedua hijau tidak berubah, sudah adalah 4. Biru akan berkurang 1, dia akan jadi 2. Sementara kuning tidak berubah, jadi kebarangkalian dia 4/8, 2/8, 2/8. Sekiranya yang pertama kuning akan berkurang 1. Sementara biru dan juga hijau tidak berlaku perubahan. 4/8, 3/8 dan 1/8. Dan kita dikehendaki mendapatkan kebarangkalian salah satu adalah berwarna kuning. Salah satu berwarna kuning, tak kira sama ada yang pertama ataupun yang kedua. So dia melibatkan kebarangkalian hijau kuning, atau kita perlu tambahkan kebarangkalian biru kuning atau
kuning, hijau, dan satu lagi kuning, biru. Langkah yang berikutnya, kita dapatkan nilai kebarangkalian gabungan ini. Hijau kuning 4/9 darabkan dengan 2/8, tambahkan dengan biru kuning 3/9 darabkan dengan 2/8, tambahkan dengan kuning hijau 2/9 darabkan dengan 4/8, tambahkan satu lagi kebarangkalian kuning 2/9 darabkan dengan biru 3/8. Kita mudahkan, ini adalah 8/72 tambah 6/72 tambahkan dengan 8/72 tambahkan dengan 6/72. So, hasil yang kita akan perolehi adalah 16 tambahkan dengan 12, kita akan dapat nilainya adalah 28 perkan dengan 72. Kita boleh mudahkan, ini adalah 8 darab 4, 8 darab 9. So, nilai kebarangkalian bagi memilih salah satu daripada 2 biji bola berwarna kuning adalah 4/9. Apa yang cikgu harapkan para pelajar dapat memahami konsep kebarangkalian, apa yang dimaksudkan dengan kebarangkalian bagi peristiwa saling eksklusif, peristiwa bergabung dan peristiwa bersandar. Cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.